Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan kajian kes kami yang bertajuk Isu LGBT dari Perspektif Islam. Kami terdiri daripada 4 ahli. Saya Aisyah sebagai ketua, Fatim Farzana, Azizatul Zaki dan Azizul Laika. Untuk pengenalan kajian kes ini, LGBT merupakan fenomena yang tersebar di serata dunia. Fenomena ini mencetus kontroversi kerana ia telah menyimpang daripada ajaran agama Islam. Isu LGBT ini tersebar seluruh dunia kerana adanya penyebaran dari gerakan pro-LGBT yang telah lama wujud sebelum ini. 1. Menerangkan latar belakang, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan dan punca LGBT. Latar belakang LGBT dari perspektif Islam. LGBT adalah bentuk penyimpangan seks yang telah dilakukan di kota Sodom oleh kaum Lut. Ini dapat dirujuk dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai perilaku homoseksual. Kisah kaum Lut yang telah ditulis di dalam Al-Quran telah menjadi rujukan bahawa perbuatan homoseksualitas adalah dilarang kerana ia merupakan perbuatan yang tidak normal dan penyimpangan seksual yang menjijikkan serta dikutuk oleh agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Islam dan Hukum Syarak menjelaskan bahawa perbuatan LGBT adalah diharamkan kerana melakukan perubahan kepada tubuh badan dan diri adalah perkara yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti definisi lesbian, gay, transgender, biseksual dan perlakuan homoseksual dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah mengkaji kesan LGBT kepada masyarakat Islam. Yang ketiga, mengkaji kaedah penyelesaian LGBT menurut perspektif Islam. Persoalan kajian yang pertama, apakah konsep LGBT menurut aspek Islam? Yang kedua, sejauh manakah LGBT memberi kesan kepada masyarakat Islam? Yang ketiga, apakah kaedah penyelesaian LGBT dari perspektif Islam? Kepentingan kajian. Kajian ini dapat membantu masyarakat mengenal pasti kewujudan dan perbuatan LGBT dalam kalangan umat Islam. Dan ia juga meninjau sejauh mana pengaruh LGBT kepada masyarakat Islam, terutamanya remaja. Di samping itu, dapat memberi kefahaman kepada masyarakat agar masyarakat dapat menghindari diri daripada terpengaruh dengan unsur-unsur LGBT. Justru itu sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk mencegah perlakuan LGBT ini kerana kajian ini penting agar masyarakat Islam sedar LGBT ini adalah salah dan memberi kemungkaran kepada Allah SWT. Jika pengaruh LGBT ini tidak dapat dibendung, kemungkinan berlaku bala bencana yang telah berlaku di kota Sodom oleh kaum Lut yang terdahulu. Seterusnya kita pergi kepada punca-punca berlakunya LGBT pada zaman kini. Yang pertama adalah kurang komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak. Komunikasi merupakan perkara penting yang perlu dijaga agar hubungan sesama ahli keluarga juga terjaga. Jika berkurangnya komunikasi antara ahli keluarga, ia akan menyebabkan keluarga mengalami masalah dan ini memberi impak kepada tidak mempunyai hubungan yang baik dan tidak mempunyai komunikasi yang tidak berkualiti. Remaja zaman sekini lebih sukakan hal-hal yang bebas termasuk dengan perkara yang berkaitan dengan seksualitas. Oleh itu, ibu bapa dan orang tua perlu lebih peka dengan keadaan anak-anak agar dapat mengawal pertumbuhan dan pemikiran anak-anak daripada terpengaruh dengan unsur-unsur LGBT. Punca kedua adalah kurang didikan agama Islam. Didikan agama Islam merupakan perkara penting yang perlu ada dalam setiap diri manusia untuk menjaga diri daripada perkara-perkara yang negatif. Didikan agama Islam akan menjadi pegangan seseorang individu untuk menilai sesuatu perbuatan itu sama ada salah atau betul. Oleh itu, perbuatan LGBT berkait rapat dengan pemahaman hukum syariat Islam. Punca yang terakhir adalah pornografi boleh diakses menerusi telefon pintar tanpa sekatan. Ini kerana kita dapat dilihat pada zaman teknologi kini, telefon pintar merupakan keperluan bukan kemewahan bagi setiap remaja. Tetapi,
internet pada masa kini terdapat juga tayangan video iklan yang berkaitan dengan perbuatan seks yang menyimpang kepada lesbian dan gay. Ini dapat mempengaruhi pemikiran anak-anak dan mudah menjebak anak-anak kepada unsur LGBT. Seterusnya, cabaran dan kesan LGBT kepada umat Islam. Cabaran yang pertama, sikap masyarakat memberikan kritikan dan tuduhan kepada pihak penguasa agama yang dikatakan terlalu sibuk mencampuri urusan peribadi dan kebebasan golongan LGBT. Yang kedua, kredibiliti penguasa agama sendiri yang kurang mahal dari segi pemahaman dan latihan tentang undang-undang yang dikuatkuasakan, terutama bagi mereka yang baru dilantik. Ini menyebabkan mereka ini kurang berpengalaman dan tidak mahir dalam melakukan operasi penyiasatan dan pengumpulan bahan bukti dalam mematras golongan LGBT. Cabaran yang terakhir ialah hak asasi manusia juga menjadi penghalang dalam mematras dan menakat golongan LGBT. Ini kerana mereka berasa berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Kesan LGBT kepada masyarakat Islam yang pertama, berlaku penyebaran pelbagai penyakit berjangkit iaitu HIV dan AIDS. Kesan yang kedua ialah boleh menyebabkan hati kita tidak akan tenang apabila kita terlibat dengan perkara haram. Maka hati kita tidak akan tenang, bahkan jiwa dan fikiran kita akan mudah kusut. Kita akan mudah merasa gelisah, bersalah dan takut terhadap perkara yang kita lakukan semasa hidup. Kesan yang ketiga ialah boleh merosakkan institusi kekeluargaan. Kesan yang keempat ialah boleh merosakkan institusi zuriat. Golongan LGBT yang menghalalkan perkahwinan songsan, mereka ini tidak akan dapat melahirkan anak kerana ia berlanggar dengan fitrah alam. Kesan yang terakhir ialah remaja golongan LGBT akan menghadapi masalah tingkah laku dan masalah mental. Ini berpunca daripada ahli keluarganya yang membingitkan mereka. Akibat ini mereka akan merasa moron dan akhirnya mengambil tindakan untuk bunuh diri. Seterusnya adalah perbezaan undang syariah dan undang-undang sivil berkaitan LGBT. Dalam undang-undang syariah, LGBT dikira satu kesalahan. Jika ada individu melakukan perbuatan LGBT, maka individu itu boleh didakwa. Dalam undang-undang sivil pula, hanya melindungi hak keselamataan jantina seseorang dan bukannya kecenderungan seks seseorang seperti LGBT. Seterusnya adalah kes cadangan, langkah penyelesaian dari perspektif individu dan juga Islam. Cadangan bagi menangani isu LGBT ini adalah ibu bapa dan juga guru haruslah menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk mendidik kanak-kanak sejak awal usia mereka dari sudut pembentukan sikap dan pemikiran akidah yang betul mengenai LGBT. Poin yang kedua adalah menangkap dan memenjarakan mereka yang terlibat dengan aktiviti ini bagi mengelakkan mereka untuk menyebarkan isu ini kepada orang ramai. Yang terakhir, mengenakan tindakan undang-undang. Mengenakan hukuman, berkemungkinan mereka akan menginsafi perbuatan mereka. Langkah penyelesaian dari perspektif diri sendiri. Yang pertama, mendekatkan diri dengan Allah agar akidah kita tidak terpesong. Yang kedua, menimba ilmu yang bermanfaat agar perkara negatif ini tidak berlaku ke atas kita. Yang ketiga, mencari rakan yang sentiasa membawa kita ke jalan yang lurus. Rakan adalah antara individu yang penting untuk kita kerana mereka juga boleh membentuk akidah kita. Yang keempat, merendahkan pandangan. Hal ini, kita dapat mengurangkan nafsu syahwat dan mengelakkan maksiat terjadi. Yang terakhir, berpakaian menutup aurat walaupun sesama jantina. Walaupun kita sesama jantina, kita tetap ada batasan aurat iaitu dari pusat hingga ke lutut. Maka kita haruslah menutup aurat dengan sempurna. Kita beralih kepada langkah penyelesaian dari perspektif Islam. Yang pertama, merangka modul menggunakan pendekatan agama berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menyelaras program dakwah sepadu dalam usaha menyantuni golongan tersebut melibatkan kerjasama agensi kerajaan dan juga NGO. Yang ketiga, membimbing dan mengembalikan golongan ini kepada kehidupan mereka.
Dan yang terakhir, mendekati kumpulan LGBT yang telah insaf dan ingin kembali ke pangkal jalan. Akhir sekali adalah kesimpulan. Daripada kajian ini kami dapat simpulkan bahawa kegiatan LGBT serta apa jua perlakuan yang berkaitan tidak dapat diterima berdasarkan panduan daripada Al-Quran, hadis, undang-undang serta norma budaya masyarakat Malaysia. Sekian dari kami.